Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal hadi ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala syair sadiqaka man sadaqaka la man saddaqaka. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik, i'anah dan ta'yid serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan takdir yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita, menjadikan kita ini hamba yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perkara yang kita lalui di dalam hidup ini menjadi asbab kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada AJK dan pegawai takbir masjid ni yang memberikan laluan kepada saya sebenarnya, yang pada hakikatnya saya sebenarnya bukan orang yang pandai, bukan orang alim, bukan orang yang hebat, ya. Cuma satu manusia yang melaksanakan perintah Allah untuk mengajak diri saya dan sahabat-sahabat yang berada di sekeliling untuk jadi orang yang baik. Bukan untuk mengajar, tuan-tuan, tak. Kedatangan saya sebagai menghubungkan silaturahmi. Bukan untuk mengajar dan bukan untuk memberikan ilmu. Tetapi sekadar kita menghubungkan silaturahmi dan kita menuntut keredaan demi keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis kita di dalam keredaan Allah dan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan semua dalam satu perkara yang melibatkan kehidupan kita, iaitu berkenaan dengan sahabat. Kita rasa perkara ini tidak penting. Sebenarnya ia satu perkara yang penting, kerana ia juga berlaku ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syair Arab menyatakan kepada kita, sahabat kita sebenarnya sifatnya adalah orang yang sentiasa jujur. Jika salah, ia mengingatkan, bukan sentiasa membenarkan. Jika kita salah, diingatkan kita. Dan bukan sentiasa sahabat ini membenarkan, walaupun kita salah, dibenarkan. Inilah kata syair. Dalam kehidupan ini, tuan-tuan, kalau kita lihat, sahabat ini adalah satu perkara yang paling penting dalam hidup. Dan siapakah sahabat kita?
Jika kita menjadikan nafsu itu sahabat kita, maka nafsu ini akan sentiasa bawa kita lari jauh daripada kebenaran dan bawa lari kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjadikan dunia sebagai sahabat kita, kita akan sentiasa ditipu sehinggalah saat kematian kita. Dunia ini tuan-tuan ibarat seperti mana ombak dan pantai. Pada zahirnya kita melihat ombak ini seolah-olah menolak. Airnya ditolak ke arah pantai. Tetapi hakikat sebenarnya dalam pada ia menunjukkan dia menolak, tetapi hakikatnya dia menelan kembali. Dia ambil kembali apa yang ada di sisi pantai. Lalu dia akan tenggelamkan setiap perkara yang dia telah ambil dan dia telah tarik daripada sisi pantai hingga ke dasar laut. Begitulah dunia ini, jika kita bersahabat dengan dia, dia akan tenggelamkan kita karam di dalam lautan yang dalam. Sehingga kita terlupa untuk naik ke atas darat. Menyadari bahawa sebenarnya hidup kita bukan di dalam laut. Kerana kita seorang manusia. Hidup kita sebenar ini di atas darat. Dan ada tujuan-tujuan yang perlu kita buat. Berta'abud kepada Allah, menjadi insan yang baik. Kerana Allah menyatakan sedemikian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mereka ini mengabdikan diri kepada Allah. Lalu sahabah ini dijelaskan tentang cirinya oleh ulama, beberapa sifat yang perlu kita ambil tahu agar kita dapat mengikut sunnah Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar, seorang sahabat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanggup tuan-tuan temankan Nabi daripada Makkah ke Madinah, bersusah payah menjadikan tubuhnya sebagai benteng daripada binatang yang berbisa. Sehingga pengorbanannya itu dimuliakan oleh Allah. Satu, beroleh gelaran As-Siddiq. Yang keduanya menjadi keluarga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang yang berkorban nyawanya untuk Nabi ketika hijrah, menggantikan tubuh Sayyidina Ali, menggantikan akan tubuh yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan hasil ikatan sahabah dan pengorbanan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lalu Allah muliakan menjadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuan-tuan yang kita mahukan sahabah, yang sehinggakan menjadi asbab sahabah ini kita dapat masuk syurga Allah. Bukan sahabat yang satu hari akan tinggalkan kita. Seperti mana yang disebut oleh Nabi, "Idza mata ibnu Adam ila al-akhiril hadis." Apabila mati anak Adam, ketika itu terputus segala amalan. Di dalam dunia ini Nabi kata, Masya Allah, ketika saat kematian kita, sahabat kita iaitu makhluk yang tidak mengikut seperti mana sahabat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tinggalkan kita. Mereka cuma hantar kita ke liang lahat dan mereka tidak akan dapat bersama kita hingga jannah Allah. Dan dalam hidup kita bersahabat dengan harta, dan harta ini hanya tinggal di rumah dan mereka tidak ikut kita sehingga di liang. Tetapi Nabi sebut kepada kita dan Nabi ingatkan, kita bersahabat dengan amal saleh,
pada ketika itu dia akan menemankan kita di dalam liang lahat, di alamul barzah. Maka jika kita orang yang bijak, kita akan cari dan berusaha akan sahabah ini yang ditunjukkan oleh ulama. Apa sifat mereka? Yang pertama, mestilah berteraskan iman. Kerana seseorang yang berteraskan iman, bersahabat dengan berteraskan iman, ia akan sampai jannah Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar berteraskan iman, Sayyidina Ali. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan berteraskan iman, lalu dia sanggup mempertahankan Islam, menzahirkan untuk melaksanakan sembahyang secara terang-terangan. Sanggup dia menjadi orang yang pertama di barisan hadapan, menjadikan tubuhnya sebagai dinding-dinding agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menjadikan sahabat ini berteraskan iman dan Islam, maka lahir daripada sahabat ini ukhuwah yang begitu hebat, iaitu kasih sayang. Sehingga kan Rasulullah sebut kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu, kata Nabi SAW, jika mana ia tidak mengasihi saudara seislamnya seperti mana ia mengasihi akan dirinya sendiri. Sebab itu ukhuwah fillah ini, tuan-tuan, bukan sekadar zahir, tetapi juga kasihnya sehingga ke jannah Allah. Kadang-kala, tuan-tuan, perkara yang dibuat oleh orang yang berilmu, tuan-tuan, mereka mengatakan ini sekadar pertalian sahabat. Tidak. Sebab itu, apabila berteraskan iman dan berteraskan kasih sayang, pada ketika itu semua perkara yang dilakukan kepada sahabatnya adalah menjadi keuntungan di yaumul akhirah. Tuan-tuan, ada satu hadis Nabi SAW, apabila seorang mukmin dan saudara mukmin yang lain, mereka bertemu dan mereka berpegang tangan, tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW? Selagi mana, kata Nabi, mereka tidak melepaskan tangan di antara saudara Islamnya, selama itulah, kata Nabi SAW, maka gugur dosa-dosa daripada celah jari keduanya, kata Nabi SAW. Maka ini hebatnya apabila kita bersahabat kerana iman dan kerana ukhuwah fillah. Begitulah keadaannya. Mereka berkehendakkan sahabah ini sehingga jannah Allah. Lalu kita akan memegang tangan-tangan sahabat kita, saudara seislam kita, agar kedua-duanya dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini nampak macam tidak ada apa-apa pada pandangan manusia, tetapi pada pandangan Allah besar. Ketika dosa ini gugur, tuan-tuan, mengalir, kata Rasulullah SAW, mengalir di celah-celah jari orang yang masih berpegang tangannya kerana Allah dan Rasul. Inilah kehebatannya. Inilah kehebatan yang dizahirkan kepada kita melalui lisan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang sahabah ini yang berteraskan iman, pada tatkala itu dia tidak akan sekali-kali ingin sahabatnya itu melakukan kesyirikan kepada Allah. Bukan sekadar syirik yang besar, tetapi syirik khafinya juga ditegur oleh sahabatnya. Jangan kamu buat begini, dan begini. Tuan-tuan, kalau kita lihat di dalam kitab hikam, kita memang tidak menyembah berhala, tetapi kita seolah-olah menjadikan diri kita sebagai Tuhan sebenarnya. Kalau kita lihat dalam Ibnu Athaillah Askandariyah dalam kitab hikam menyatakan tentang orang yang berpegang pada dirinya, seolah-olah dia bertuhankan dirinya. Kalau aku sihat, selagi aku sihat, insya-Allah, dia kata. Dia lapik juga, tuan-tuan, dengan insya-Allah.
Betul ke orang sihat boleh semayang sunat banyak? Betul ke orang sihat boleh baca Quran banyak? Betul ke orang yang sihat boleh menyebut nama Allah banyak? Betul ke orang yang ada harta boleh membantu agama Allah? Betul ke orang ada ilmu dia boleh menjadi lebih baik daripada dahulunya? Maka jika tidak ada di dalam pertolongan Allah, sebab itu di dalam Fatihah Allah didik kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini menunjukkan tentang kesungguhan kita, azam kita untuk menjadi orang baik, beribadah pada Allah. Semua orang ada dalam hatinya nak jadi orang baik. Saya nak bangun malam, tapi kenapa saya tak boleh bangun malam? Saya nak baca Quran, kenapa saya tak boleh baca Quran? Saya nak salat sunat, kenapa saya tak boleh salat sunat? Pada ketika itu ia terlupa tentang perkataan yang di hadapannya, wa iyyaka nasta'in. Pergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kalau kita nak jelaskan pada perkataan yang lebih senang, ya Allah, aku tak akan boleh berbuat ibadah kepada engkau jika engkau tak tolong aku. Aku tak boleh jadi orang baik jika engkau tak tolong aku. Ya Allah, aku takkan boleh jadi orang yang dekat dengan engkau jika engkau tak tolong aku. Ya Allah, aku tak boleh masuk syurga engkau jika engkau tidak tolong aku. Bagaimana datang pertolongan Allah? Inilah namanya rahmah. Jika tidak ada rahmah Allah, ketika itu tidak ada bi'aunihi, tidak ada pertolongan Allah. Kita tak mampu, tuan-tuan, nak semayang sunat pun kita tak mampu. Kita kata kita sihat. Kita mampu salat maghrib, tetapi kita tak mampu nak semayang sunat maghrib. Kita mampu semayang fardu isya, tapi kita tak mampu semayang sunat isya. Kenapa kita mampu semayang maghrib? Kita kata, jika aku tak semayang, maka aku akan masuk neraka. Tetapi kita lupa, jika mana kita tak dapat rahmat Allah dan menagih kasih sayang Allah, kita takkan dapat masuk syurga Allah. Kita nak masuk dengan amal kebaikan kita, tak mampu masuk, tuan-tuan, syurga Allah ni. Dalam hidup kita, apa yang telah kita buat, banyak mana amal saleh yang kita buat. Sahabat dulu, mereka salat sunat 1 hari 1 malam 1000 rakaat. Itu pun mereka masih menangis, mengadu kepada Allah. Ya Allah, amal saleh aku sikit, ya Allah. Macam mana aku nak masuk syurga engkau? Ketika kita merasakan bahawa apa yang telah kita buat ini sudah cukup untuk kita menjadi ahli syurga Allah, tuan-tuan, betapa angkuhnya kita. Betapa angkuhnya kita. Ketika kita merasa kita lebih hebat dengan ibadah yang kita buat sekarang, jika kita nak bandingkan dengan salafus salih dan ulama-ulama sahabat, maka kita rasakan apa yang kita buat sekarang, kita mampu untuk masuk syurga Allah, begitu angkuhnya kita. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sehinggakan berkata dalam nazamnya tentang syair taubat, ya Allah, aku tak layak untuk masuk syurga engkau. Begitu hebatnya ibadah Imam Asy-Syafi'i, begitu hebatnya akhlak Imam Asy-Syafi'i, begitu hebatnya hampirnya Imam Asy-Syafi'i kepada Allah, dia masih lagi mampu sebut, ya Allah, aku tak layak masuk syurga engkau. Sebabkan aku tak layak masuk syurga engkau, ya Allah, aku harap keluarkan aku dari neraka engkau. Kerana aku tak kuat masuk neraka engkau, ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Orang yang begitu dekat dengan Allah, begitu hampir dengan Allah,
pada ketika itu ia masih lagi mengatakan, ya Allah, dengan apa yang aku buat ini belum cukup, belum layak untuk aku masuk syurga Engkau. Kita yang tak mampu buat apa-apa, kita rasa kita ahli syurga Allah. Tuan-tuan, besok di padang mahsyar kita dikumpulkan dengan mereka, betapa malunya kita. Ketika kita dihimpunkan dengan mereka di yaumul mahsyar, betapa malunya kita. Satu hari tuan-tuan, Hasan Al-Basri, dia jalan di pasar Baghdad. Dia bersisih dengan seekor anjing. Ketika itu Hasan Al-Basri diangkat jubahnya, tuan-tuan, ialah anjing. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu anjing ini berkata kepada Syekhul Kabir, Aulia illah, kepada Hasan Al-Basri, wa ya Syekhul Kabir, wahai Syekh yang besar, yang diagung-agungkan oleh orang-orang Baghdad. Kata anjing ini, tuan-tuan, kepada Hasan Al-Basri, kenapa kamu mengangkat kain jubahmu ketika kamu lalu di tepi aku, kata anjing ini. Lalu Hasan Basri mengatakan kepada seekor anjing ini, pada hukum syaraknya, engkau adalah najis mughallazah. Aku takut bahawa tubuhmu terkena kepada pakaianku. Apa kata anjing ini, tuan-tuan, kepada Hasan Al-Basri? Dengan kebesaran Allah, tidak ada perkara yang mustahil pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu seekor anjing berkata kepada Hasan Al-Basri, wa ya Syekhul Kabir, ketika pakaianmu menyentuh tubuhku, maka boleh dibasuh seperti mana yang disyariatkan oleh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hatimu yang penuh dengan najis mughallazah itu, bagaimana untuk kamu basuh, wahai Hasan Al-Basri? Tuan-tuan, terduduk Hasan Al-Basri, lalu ia menangis seperti mana seorang budak kecil. Apabila diingatkan oleh seekor anjing saja, tuan-tuan, Masya Allah, Subhanallah. Tuan-tuan, Hasan Al-Basri ini diiktiraf sebagai kekasih Allah. Masih lagi ditegur oleh seekor binatang yang semua orang hinakan, tuan-tuan. Yang orang takut sangat. Pada ketika itu mendapat teguran daripada seekor anjing, tuan-tuan. Pada ketika itu, maka Hasan Al-Basri rasa bersalah. Terus rasa bersalah dengan Allah kerana keangkuhannya. Tuan-tuan, betapa besar angkuhnya kita, tuan-tuan. Sampai Nabi mengingatkan kita dengan hadis orang yang angkuh. Nabi kata tidak akan dibenarkan oleh Allah masuk syurga orang yang kibriya. Orang sombong ini tidak ada tempat dalam syurga Allah, tuan-tuan. Orang sombong tak ada tempat dalam syurga Allah. Kita tak sombong dengan harta, tapi kadang-kala kita sombong dengan umur kita. Kita tak sombong dengan umur kita, tetapi kita berasa sombong dengan ilmu yang ada pada kita. Kita tak sombong dengan ilmu kita, tapi kita rasa kita sombong dengan amal yang kita buat. Tuan-tuan, kalau kita bandingkan dengan mereka, tuan-tuan, berapa banyak zikir kita. Saya pernah bertemu dengan seorang hamba Allah yang sangat hebat pada pandangan saya. Dia berzikir, tuan-tuan, daripada lepas Isyak sehingga subuh baru dia bangun. Kalau orang yang pernah dengar tentang tariqah Naqsyabandiyah. Tariqah Naqsyabandiyah ni, tuan-tuan, mudah saja dia zikir. Dia zikir, tuan-tuan, Allah aja dalam hati, tuan-tuan. Nampak memang senang, tuan-tuan. Dia zikir Allah aja. Dia duduk, tuan-tuan, orang dia bukan umur 30-an. Orang dia umur 90-an, tuan-tuan.
Daripada pukul 10 malam, saya iktikaf sama dengan dia tuan-tuan. Ni di Pahang. Saya iktikaf dengan dia sama-sama tuan-tuan. Saya tidur, dia masih tak tidur tuan-tuan. Dia masih duduk tawaruk, duduk tayat akhir tuan-tuan. Tangan dia, tasbih dia berjalan. Ni depan mata saya tuan-tuan. Tangan dia masih jalan, tasbihnya tuan-tuan. Sekali-sekali saya dengar suaranya Allah. Dalam setengah jam saya dengar suara dia Allah. Saya bangun pukul 2 pagi tuan-tuan, dia masih lagi tasbihnya masih berjalan tuan-tuan, berjalan dan terus berjalan. Saya bangun pukul 3.30 pagi tuan-tuan, terus jalan lagi tasbihnya 90 tahun tuan-tuan. Di dalam sebuah masjid di Pahang tuan-tuan. Sehinggalah pukul 4.30 pagi barulah dia bangun tuan-tuan daripada tempat tidurnya, tempat ibadatnya, lalu dia bersahur. Setiap hari dia berpuasa. Kita seorang pemuda tuan-tuan, kita hanya mampu tidur dan kita rasa kita beriktikaf di masjid, kita telah hebat. Rupanya Allah tunjukkan kepada kita tentang orang yang hebat di hadapan mata kita. Maka kita angkuh dengan ibadat yang sedikit ini tuan-tuan. Maka sebab itu Masya Allah, sahabat ini tuan-tuan, kata ulama dalam kitab Qatrul Ghasyiyah, seseorang yang ingin berjalan kepada Allah, mengenal Allah, rasa sayang dengan Allah, rasa rindu dengan Allah dan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka carilah kawan yang boleh bimbing kita ke arah tersebut. Bukan kawan yang sentiasa mengajak kita pada perkara yang sama. Pagi-pagi minum kedai kopi, cerita hal sama tuan-tuan. Diulang dengan kita benda sama. Besok dia jumpa, dia akan cerita benda sama juga. Berpuluh tahun tuan-tuan. Dia tak pernah cerita kita tentang, dia ingatkan kita tentang akhirat. Kita dah berumur 60. Tapi kita masih lagi sombong dengan Allah. Kita rasa kita orang hebat kan? Kita tak jumpa kawan kita yang macam tu. Kita tak jumpa lagi kawan kita yang pegang tangan kita, dia bagi tahu kita, wahai fulan bin fulan, besok kita boleh tak minum macam ni kat kedai kopi, minum sama-sama di syurga Allah? Boleh tak besok kita jalan sama-sama naik motor macam ni, pergi ke berjalan-jalan dalam syurga Allah? Tapi bukan naik motor, kita naik buruk, boleh tak? Boleh tak besok kita sama-sama duduk dalam syurga Allah seperti mana kita duduk dalam masjid ini? Ini sahabat yang baik. Betul ulama sebut kepada kita, antara sifatnya selepas daripada teras iman itu, iaitu sahabat yang mengajak kita beramal dengan agama Allah. Semakin kita berkawan dengan dia, semakin kita beragama. Kita jadi orang baik, bertambah baik, bertambah baik. Ini sahabat tuan-tuan. Ketika kita mula berkawan dengan dia, kita jadi orang baik. Baik ini tuan-tuan bukan pada zahir. Bukan zahir yang baik tuan-tuan. Dalam keadaan sekarang, kadang-kadang tuan-tuan, ketika kita tengok kadang orang mengaji tuan-tuan, ketika Allah zahirkan kejahatannya. Masa bila tuan-tuan? Ketika masjid yang ada buat kota. Ketika tu tuan-tuan, orang mula marah kan? Keluar perkataan yang jahat, maki itu. Orang baik dia tak akan maki tuan-tuan. Orang baik dia kata apa? Ya Allah, ketika aku tak boleh masuk dalam rumah engkau ya Allah, mungkin engkau tak pilih untuk aku duduk dalam rumah engkau. Sebab semasa aku muda ya Allah, memang aku tak pilih pun rumah engkau ya Allah. Ketika engkau memberikan aku pilihan di antara tempat hiburan dan masjid, aku lebih memilih tempat hiburan ya Allah. Di antara ketika aku diberi pilihan di antara rumah engkau dan tempat yang lara pada ketika itu ya Allah, maka aku lebih memilih tempat yang lara. Ya Allah, hari ini, saat ini, kau tunjukkan kepada aku di dalam dunia lagi
betapa hinanya aku ya Allah. Orang lain boleh semayang dalam masjid, tapi aku semayang di atas jalan tar ya Allah. Aku takkan maki ya Allah. Aku takkan cakap perkara yang jahat ya Allah, sebab memang aku silap dan patut engkau hina aku terlebih dahulu di dalam dunia. Terima kasih ya Allah sebelum aku mendapat kehinaan yang hakiki di akhirat. Tapi orang ingat kita datang masjid ni dah baik tuan-tuan. Bila zahir perkara kita dan sifat kita yang sebenar. Tuan-tuan, saya selalu pergi masjid, mana-mana saya cakap. Kadang-kadang dalam masjid kita bergaduh, tuan-tuan, sama-sama kita. Yang bergaduh ni bukan orang tak semayang, tuan-tuan. Orang yang sujud dengan Allah. Yang bergaduh ini, tuan-tuan, yang baca suratul kahfi selepas isyak, tuan-tuan. Yang bergaduh dalam masjid ini, orang yang baca surah Al-Mulk. Yang bergaduh ini, orang yang tadarus Quran bulan Ramadan. Rupanya kita masih jahat. Kita ingat kita dah baca Quran, kita baik. Kita ingat kita dah semayang, kita baik. Rupanya kita jahat sebenarnya. Kita angkuh dengan Allah. Kita sombong dengan Allah. Inilah besok kita balik, kita kosong, tuan-tuan. Allah tak matikan kita ketika waktu ramai orang dimatikan oleh Allah. Pernah tak kita tanya dengan diri kita, kenapa ya aku hidup lagi hari ini? Orang lain mati sebab COVID, tuan-tuan. Kenapa ya Allah tak matikan aku lagi sampai hari ini? Rupanya, tuan-tuan, Allah ni sangat sayang dekat kita. Allah sayang dekat kita, lalu Allah pilih kita untuk buat baik dengan dia lagi. Bukannya Allah hidupkan kita, kita terus dengan makan dan minum seperti mana biasa. Bukan Allah hidupkan kita lagi, kita terus enjoy, tuan-tuan, bercuti sana sini sehingga buat maksiat. Aku masih lagi bagi peluang untuk kamu untuk gunakan masa yang aku sediakan untuk kembali kepada Allah. Allah ingatkan kepada kita, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allah nak kita jadi orang baik, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar kisah seorang pemuda yang jahat sangat, yang menjadi rebutan malaikat azab dan malaikat rahmat. Saya nak bawa balik cerita ni, tuan-tuan. Kenapa? Besarnya rahmat Allah. Seorang pemuda ni bertanya kepada ulama, aku ni jahat. Dia kata. Jumpa kepada ulama, aku ni jahat, bunuh orang. Semua benda jahat aku buat. Lalu ulama dia kata apa? Kau pergilah satu kampung ni, dia kata. Kampung ni semua orang nak taubat dengan Allah. Lalu ulama ni tunjukkan tuan-tuan jalan ke kampung tersebut. Dia tuan-tuan dengan rasa bersalah, dia berjalan menuju ke tempat itu, tuan-tuan. Dia nak sangat pergi. Setiap langkahnya, tuan-tuan, dia rasa, ya Allah, aku ni dosa banyak. Ya Allah, masa aku muda dulu aku lalai. Aku tak pergi masjid pun, ya Allah. Aku buat jahat. Ya Allah, sampai sekarang aku tak boleh berhenti kata orang, cakap jahat orang. Seolah-olah macam aku tak ada jahat, ya Allah. Ya Allah. Setiap langkah tuan-tuan, pemuda ni rasa salah dengan Allah. Sampai satu tempat, tuan-tuan, pemuda ni rebah menuju kepada Allah, mati, tuan-tuan. Diambil nyawanya oleh malaikatul maut. Ketika itu malaikat azab dan malaikat rahmat datang, tuan-tuan, bergebut. Malaikat rahmat kata, orang ini bahagian aku kerana dia sedang menuju untuk kembali kepada Allah, bertaubat. Dia belum taubat lagi, tuan-tuan.
Dia tak sampai lagi kat kampung tu pun. Dia berusaha sungguh-sungguh tuan-tuan nak pergi nak sampai ke sana. Malaikat azab kata, orang ni belum taubat lagi. Ketika itu tuan-tuan, Allah memerintahkan kepada kedua malaikat, walaupun dia belum bertaubat, tetapi hatinya telah mula kembali kepada Allah dan dia berusaha untuk datang kepada aku, untuk bertaubat kepada aku. Maka dengan rahmat Allah diukur mana tempat yang lebih dekat. Diukur oleh malaikat, tempat yang lebih dekat daripada rumahnya adalah tempat qaryah Ahlut Taubah itu tuan-tuan. Dia meninggal di sini, diukur. Sini sampai rumahnya jauh tak? Sini sampai tempat kampung taubat itu jauh tak? Diukur tuan-tuan, tempat dia jatuh meninggal itu, kampung taubat, lebih dekat daripada rumahnya. Maka ini adalah hak kamu, wahai malaikatur rahmah. Aku terima taubatnya. Tuan-tuan, besar tak kasih sayang Allah? Dalam kita jatuh, tuan-tuan, kita tengah taubat dengan Allah. Malam-malam kita bangun, ya Allah, aku banyak salah. Ya Allah, aku bukan tak nak buat ibadat, tapi aku tak kuat. Ya Allah, aku bukan tak nak zikir, ya Allah, tapi aku tak kuat. Aku malasnya, ya Allah. Kita pun buat sikit-sikit, kita berusaha, tuan-tuan, nak jadi orang baik. Dalam sedang kita berusaha ini, tuan-tuan, kita dimatikan oleh Allah. Lalu nama kita berada di kalangan orang-orang saleh. Ini kata besarnya rahmat Allah. Besar rahmat Allah. Besar rahmat Allah. Sebab itu tuan-tuan, ulama, saya ingat lagi almarhum orang tua saya. Dia ajar saya, tuan-tuan, kita kalau nak jadi baik, dengan usaha kita tak dapat, dia kata. Sebab kita orang lemah. Lemah kita. Dia mintalah pertolongan Allah. Kita minta rahmat dia. Minta rahmat Allah. Almarhum orang tua saya, tuan-tuan, Ustaz Ghazali Hasbullah, dia ajar kat kami. Kita minta, Allah nak bagi kita tak tahu. Tapi kerja kita minta. Dia kata apa? Tiap-tiap lepas semayang sunat, kami kalau kat sekolah, kat madrasah, kami baca lepas semayang sunat, tuan-tuan. Tiap lepas semayang sunat, kami baca. Sebab apa kita harap nak jadi orang baik? Sebab kita bukan orang baik, tuan-tuan. Kadang-kadang kita jatuh buat jahat. Tapi kita minta Allah pimpin. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiap-tiap waktu kita cakap dengan Allah. Ya Latif, wahai Zat yang maha lemah lembut. Kau lembutkanlah hati aku, ya Allah. Hati aku ni sebenarnya keras. Nampak macam orang baik kan? Hati kita keras, tuan-tuan. Kita nampak macam orang baik. Hati kita keras. Mampu tak, tuan-tuan? Agak-agak satu hari orang maki kita, tuan-tuan. Satu hari orang maki kita. Mampu tak kita kata, ya Allah, terima kasih. Orang maki kita, bodoh kau, gila kau. Mampu tak, tuan-tuan, kita diam. Ya Allah, terima kasih. Memang aku bodoh pun. Selama ni aku dah bodohkan diri aku. Aku guna umur aku cari duit. Aku guna umur aku buat benda yang kau tak redha. Bodohnya aku, ya Allah. Mampu tak, tuan-tuan? Betul?
Kadang-kadang orang maki kita, kita maki balik tuan-tuan dalam keadaan kita pakai serban ni. Malu kita dengan Rasulullah. Kita minta dengan Allah, Ya Latif, wahai zat yang maha lemah lembut, lembutkan hatiku ya Allah yang keras ni. Kan? Lembutkan hatiku ya Allah yang keras ni ya Allah. Tuan-tuan, dalam sebulan berapa kali kita menangis kerana takutkan Allah? Kita tanya, kerasnya mata aku ni. Sampai Nabi kata apa? Kenapa mata ni tak boleh nangis? Kerana Allah, kerana takutkan Allah, kerana rindukan Allah, kerana sayangkan Allah. Nabi kata apa? Sebab qaswatul qalb. Kerana kerasnya hati kita, kata Nabi. Tuan-tuan, Allah ajar tak kita masa kita kecil-kecil dulu? Kita tak pandai cakap kan? Masa tu kita buat apa tuan-tuan? Cakap tak pandai, cari duit tak pandai. Masa tu kita buat apa? Ketika kita nak makan tuan-tuan, kita lapar nak makan. Kita perlukan nak makan, kita nangis tuan-tuan. Ya Allah, kita nangis. Ketika kita kotor tuan-tuan, kita kencing, kita berak, tapi kita tak mampu nak buat. Kita buat apa? Kita nangis. Tuan-tuan, ketika kita ada segala-galanya, kenapa kita tak nak nangis dengan Allah? Masa kita sakit, kita kata kita ada duit. Kita boleh beli obat, tapi boleh tak beli sihat? Kita kata kita orang kaya. Saya boleh sakit jantung, saya boleh bedah 70,000 pun tak apa. Tapi kenapa kita minta orang masjid semayang hajat supaya kita sihat dan selamat? Rupa duit kita tak mampu beli sihat. Kalau kita kata kita hebat, kenapa kita minta orang doakan kita lepas kita mati? Tak payah. Sebab kita kata kita hebat, tak perlu doa lagi. Orang buang kita terus dalam liang lahat dan orang tinggalkan kita, kita orang hebat. Tak tuan-tuan, kita masih lagi memohon rahmat Allah. Tuan-tuan, Ya Latif, Ya Hafiz. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Nak kena baca lagu murid saya juga. Amin. Kalau kat sekolah macam tu, kat madrasah lepas sembahyang sunat, nanti ramai-ramai baca. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Hakim, Ya Wakil, Ya Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ketika kita sebut Ya Hafiz, wahai yang bersifat memelihara, menjaga, tolonglah jagaku. Ya Allah, aku baru nak jadi orang baik. Jagalah aku ya Allah. Peliharalah aku ya Allah. Tuan-tuan, lagi-lagi umur kita sekarang. Kita tak tahu bila kita mati, tuan-tuan. Dalam keadaan kita sedang buat jahat, kita mati. Saya tak tinggal semayang. Betul tuan-tuan, kita tak tinggal mengumpat lagi.
Macam mana kita kata kita hebat? Nak kata hebat macam mana tuan-tuan? Kita tak berhenti lagi kata orang hebat macam mana. Kata Nabi kata, kalau kamu boleh jaga 2 lubang pada tubuhmu, maka aku sebagai penjaminmu masuk syurga, kata Nabi. Lubang apa tuan-tuan? Lubang mulut dan lubang faraj. Ya Hakim, yang maha bijaksana. Ya Allah, aku ni bodoh, Kaulah yang maha pandai. Tunjukkan aku ya Allah, sebab aku orang bodoh. Kau tunjuk aku jalan kebenaran. Tapi kita rasa kita pandai. Sebab itu kita buat semua benda tak payah tanya Allah. Macam mana nak tanya Allah? Tuan-tuan pernah dengar tak semaya sunat istiharah? Kenapa kita tak tanya Allah? Ya Allah, saya nak beli motor ni, elok tak? Tak tanya pun. Kita tanya orang, tuan-tuan. Kita lebih banyak mengadu dengan orang daripada mengadu dengan Allah. Salahnya kita. Kita lebih percayakan orang daripada percayakan Allah. Kita lebih percayakan orang, tuan-tuan. Kita susah, lalu kita cari orang kaya, tuan-tuan. Kita lebih percayakan orang kaya daripada Allah yang maha kaya. Kenapa kita tak tadah tangan? Ya Allah, aku ni kan hamba Engkau. Aku tengah susah, ya Allah. Percayalah, tuan-tuan. Kita tahu tapi kita tak percaya. Tahu Allah maha kaya, tapi tak percaya Allah maha kaya. Kita tahu orang kaya, tapi kita percaya dengan orang kaya. Sebab orang kaya boleh sponsor kita. Kita kata orang kaya hebat, kita terlupa yang maha hebat, Allah yang maha kaya. Jadi kita tak minta dengan Allah yang maha kaya. Kita minta kepada orang kaya, walhal orang tu kaya pun Allah yang maha kaya bagi. Ustaz, zaman ni tak boleh. Tuan-tuan, Allah tak berubah, kerajaan berubah. Minta maaf cakap. Kalau Perdana Menteri berubah, pengurusan berubah. Sebab orang ni lain-lain. Orang ni pandang ni lain. Orang ni pandang ni lain. Jadi pengurusannya lain. Allah berubah tak, tuan-tuan? Sebab Allah wajib bersifat baqa. Yang berubah, yang fana ini bukan Allah. Yang fana ini makhluk Allah. Kita tak nak cari yang baqa. Kita cari yang fana. Betapa bodohnya kita. Ya Wakil. Inilah tempat kita nak berwakalah. Berwakil dengan Allah. Serah dengan Allah. Maka kita makin lama jadi hamba yang baik. Sebab bersih pergantungan kita dengan Allah. Macam mana nak bergantung, tuan-tuan? Kalau tak percaya, tak boleh gantung, tuan-tuan. Kita kalau tak percaya, kita tak mampu untuk bergantung dan berserah kepada Allah. Sebab kita tak percaya. Kita tahu tapi tak percaya. Percayalah. Allah Ta'ala tengok, tuan-tuan. Kalau kita ragu, besok mati pun ragu. Masa hidup kita ragu dengan Allah, mana mungkin masa kita mati beriman? Kita lebih yakin dengan harta daripada yang memberi harta. Mana mungkin kita boleh mati beriman, tuan-tuan? Kita lebih yakin dengan manusia daripada yang menjadikan manusia. Mana boleh kita mati beriman? Ketika kita tak benar-benar berpegang dengan Allah yang bersifat dengan Al-Wakil. Ketika kita mati, tuan-tuan, tak beriman dengan Allah. Itu yang kita panggil Allah. Ya Allah.
Lalu tiap-tiap waktu kita tajdidkan iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kan Nabi kata, besok umat aku pagi-pagi beriman, petang-petang kafir. Tetap sembah bahala lah tuan-tuan petang-petang. Tapi kita ragu dengan Allah pada waktu petang. Petang-petang beriman, pagi-pagi kafir. Kita ragu dengan Allah waktu pagi. Ramai orang yang ragu dengan Allah tentang rezeki, tuan-tuan. Tadi saya sembang tuan-tuan dengan anak saya. Kalau kita pergi mengail ikan, umpan cari ikan ke tuan-tuan, ikan cari umpan. Kita balik umpan. Umpan tu ke pergi cari ikan, tuan-tuan. Ataupun ikan cari umpan. Kenapa tatkala kita memancing, kita percaya dengan Allah? Tanya orang pancing ikan, tuan-tuan. Orang mengail ikan. Saya lama dah memancing, Ustaz. Mengail ikan ni 20 tahun. Saya tahu mana ada ikan. Kalau dia 20 tahun mengail, dia tahu mana ada ikan. Kenapa hari itu dia tak dapat ikan? Pengalaman ni 20 tahun. Mustahil, tuan-tuan. Orang pengalaman 20 tahun. Umpan dia mesti bagus. Rupanya dia lupa. Yang mendatangkan ikan, yang memerintahkan ikan memakan umpan adalah pemilik ikan. Ketika dia mula ragu dengan Allah. Ni tuan-tuan, Allah nak tengok kita percaya tak dengan dia? Yang kita sebut Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, percaya tak? Ataupun kita ragu dengan Ya Allah, ragu, Ya Allah, ragu, Ya Allah, ketika kita ragu, dimatikan oleh Allah. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ini. Tuan-tuan tolong doakan kami. Saya bukan orang pandai, sekali lagi saya beritahu tuan-tuan, saya pun tengah belajar dan terus belajar. Macam mana nak jadi hamba Allah? Sebab nak jadi hamba Allah susah. Tuan-tuan tolong doa. Antaranya, tuan-tuan tolong doa saya jadi orang baik. Yang kedua, tuan-tuan tolong doa apa yang saya buat dalam rahmat Allah dan keredaan Allah. Tuan-tuan mungkin kat sini belum dapat maklumat. Saya sebenarnya ada buku sekolah, tuan-tuan. Sekolah saya baru lagi. Satu sekolah kita buka umur dia 23 tahun. Satu sekolah umur dia 40 tahun. Baru lagi. 40 tahun. Jadi saya buka sekolah. Itu sekolah saya kat Selangor. Dan tuan-tuan tolong doa. Saya baru buka satu sekolah di Kuala Terengganu ni. Di Kampung Gemuruh. Sebelah Petron. Saya buka sekolah, tuan-tuan. Bukan sebab saya pandai, tak. Sebab saya nak tolong ummah. Saya nak tolong ummah. Sebab itu saya buat madrasah, sekolah. Saya tak minta satu sen bayaran apa-apa daripada keluarga. Yuran tahunan, yuran masuk, yuran makan dan minum. Syarat nak masuk madrasah senang. Nak dekat dengan Allah dan nak jadi hamba Allah yang baik. Nak jadi alim, saya bukan orang alim. Tapi kalau nak jadi orang baik, sama-sama nak jadi orang baik. Sebab saya tak baik. Saya pun nak pergi menjadi orang baik. Jom, duduk dengan kami, saya kata. Tapi kalau nak jadi alim, nak hafal Al-Quran, saya tak boleh bagi. Saya tak mampu nak bagi. Sebab saya bukan hafiz, saya bukan ulama, saya bukan jenis orang buka kitab, tutup kitab. Saya nak jadi orang baik sebab saya nak mati jadi orang baik. Bila kita dapat jadi orang baik, tuan-tuan, walaupun kita tahu sikit, pada orang kita bodoh, tetapi rupanya pada Allah kita adalah orang alim. Mana pada Allah kita orang alim? Allah sebut dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Sebenarnya orang ulama ni orang yang takut dengan Tuhan. Bukan orang pandai cakap macam saya, tuan-tuan. Ada hadis, tuan-tuan, orang pandai cakap dengan saya masuk neraka. Tapi orang yang tak masuk neraka adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan tolong doa. Jadi doa, saya minta doa sebab doa silahul mukminin. Saya tak minta harta, tuan-tuan. Saya tak minta duit, tuan-tuan, pada malam ni. Tuan-tuan jangan risau. Dengar kata cerita pasal sekolah dah risau masing-masing. Habislah PT hamba malam ni. Habis dah. Jangan risau, tuan-tuan. Saya tak minta duit, tuan-tuan. Saya tak minta harta. Saya cuma minta doa. Kerana doa ini adalah suatu kuasa besar. Ketika hambanya meminta untuk saudara Islam yang lain. Hambanya, saudara mukmin yang lain. Lalu dikabulkan oleh Allah. Itu, tuan-tuan, Masya Allah. Sebenarnya jalan nak masuk syurga senang. Macam mana? Saya buka madrasah. Tuan-tuan tolong doa. Selama mana ada madrasah itu, tuan-tuan pernah berdoa untuk madrasah kami, maka selama itulah mengalirnya akan jariah, tuan-tuan. Sebab dekat akhirat besok kan macam tu, kita akan cari apa alasan aku nak lepas ni. Lalu kita teringat, ya Allah, dulu aku pernahkan doa orang ni, ya Allah. Dia buka madrasah. Dia nak bawa ummah untuk jadi orang baik. Aku pernah doakan dia sekali, ya Allah. Tapi sekolah dia, ya Allah, madrasah dia tegak sampai 40 tahun. Kau tolonglah dia, ya Allah. 40 tahun dia dah buat kerja ni, ya Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, mudah-mudahan besok kita semua dalam rahmat Allah dan dalam keberkatan Allah. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Allah, kami angkatkan dua tangan kami, ya Allah, dengan rasa hinanya kami di hadapan Kau, ya Allah. Dengan rasa rendah dirinya kami di hadapan Kau, ya Allah. Kami mengaku, ya Allah, yang kami ni jahat, ya Allah. Ya Allah, kami mengakulah dengan Kau, ya Allah. Kami ni kotor, ya Allah. Lalu Engkau bersihkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, kami tak boleh tipu dengan Kau, ya Allah. Kami tak sanggup dan tak mampu untuk menipu Engkau, ya Allah. Dan Engkau mengetahui segala-galanya, ya Allah. Ya Allah, akhir saki baki hidup kami yang masih ada, Kau berikan peluang pada kami ni, ya Allah. Kau pimpinlah kami sepenuhnya, ya Allah, untuk kami jadi orang baik, ya Allah. Ya Allah, kami ni jahat, jadikanlah kami orang baik, ya Allah. Ya Allah, kami ni kotor, bersihkanlah diri kami, ya Allah. Ya Allah, kami ni lalai, ingatkanlah kami, ya Allah. Tegurlah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika mana kami buat salah, Kau betulkanlah kami, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami terus-menerus dengan kesalahan itu, ya Allah. Kerana kami tak mampu dan tak mahu balik dengan penuh kesalahan, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, malam ini kami mohon kepada Engkau, ya Allah. Mudahkan urusan kami untuk kami berbuat baik dan amal saleh. Pelihara kami daripada wabak, penyakit dan fitnah. Ya Allah, jika mana ada di antara kami yang sakit, sihatkanlah, ya Allah. Maka Kau berikan kesihatan itu dengan Kau iringkan dengan rahmat-Mu, ya Allah. Semakin kami sihat, semakin kami boleh buat baik. Kami boleh balas segala pemberian-Mu dan baik-Mu ke atas kami, ya Allah.
Ya Allah, jika Engkau beri kami peluang, Kau panjangkan umur kami, Ya Allah. Kau iringkanlah dengan panjang umur itu dengan redha Engkau atas kami, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.